ala carte pagi edisi 16 Januari 2013 waktu ini kita akan bercakap berkaitan dengan program vaksinasi HPV yang ditawarkan kepada wanita di negara kita. Dan untuk mengupas lebih lanjut topik ini, dan sebelum itu jika anda ada sebarang soalan ataupun ingin memberi pandangan, anda boleh langsung ke talian kami 0326927939 ataupun boleh juga di laman Facebook Bernama Radio 24. Dan kita bersama dengan Yang Bahagia Tan Sri Datuk Haja Napsiah Omar, merupakan pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN di studio waktu ini. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak bernama, khususnya radio bernama 24 kerana sudi memberikan saya masa untuk ditemu ramah berkenaan dengan program suntikan vaksinasi HPV. Dan terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kita dalam ala carte pagi untuk hari ini. Baik, buat permulaan Tan Sri berkaitan dengan HPV ini, mungkin boleh Tan Sri terangkan sedikit mengenai program vaksinasi HPV yang ditawarkan oleh LPPKN kepada wanita di Malaysia. Boleh. Terima kasih kerana bagi saya peluang ni. Jadi pada pembentangan bajet dalam 2012, yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah mengumumkan peruntukan bagi melaksanakan program vaksinasi kepada golongan wanita. Program vaksinasi HPV untuk wanita yang dijalankan oleh LPPKN ini telah bermula pada 16 Julai tahun 2012 lagi. Dan vaksinasi HPV atau lebih mudah difahami, suntikan HPV boleh mencegah kejangkitan HPV yang disebabkan oleh virus sejenis virus HPV yang dikatakan nombor 16 dan 18 kepada wanita yang belum terdedah kepada virus tersebut. Jangkitan HPV merupakan penyumbang utama kepada kanser cervix yang disebarkan melalui hubungan seks. Setiap wanita yang melakukan hubungan seks berisiko dijangkiti HPV. Dan di negara kita di Malaysia ini, menurut data dari National Cancer Registry, Malaysia Cancer Statistics, data dan figure Peninsula Malaysia pada tahun 2006, kanser cervix atau lebih dikenali sebagai kanser pangkal rahim adalah kanser ketiga paling kerap dihidapi oleh wanita selepas kanser payudara dan kanser kolorektal. Jadi mengikut rekod daftar kanser kebangsaan 2007, kanser cervix merangkumi 8.4 daripada 10 kanser paling kerap di dalam kalangan wanita Malaysia. Oleh itu adalah penting bagi wanita terutamanya untuk mendapatkan vaksinasi ini. Dan kerajaan kita telah menyediakan wang sebanyak 50 juta ringgit bagi wanita. Dan LPPKN dalam tahun 2014 ini ingin memberi vaksinasi ini kepada 100,000 wanita. 100,000 wanita lah, ataupun 80,000 wanita target kita. Jadi saya harap wanita yang mendengar di luar sana harap dengar berkenaan dengan fakta ini, kerana ini diberi secara percuma bagi wanita golongan umur antara 19 ke 20 tahun pada tahun ini. Yang sebabnya yang pertama kali diadakan ini adalah tahun 2010, di mana Kementerian Kesihatan telah memberi kepada kanak-kanak kita yang berumur 13 tahun di sekolah-sekolah untuk mendapat suntikan ini. Dan ingat saya harap wanita semua ingat, sebab suntikan ini mesti dapat 3 kali. Kalau tidak begitu rasa saya efektif lah, tak berkesan. Kalau ambil sekali aja. Jadi kena ambil suntikan pertama
lepas sebulan ambil suntikan kedua, dan suntikan ketiga ini hendaklah diambil dalam masa 6 bulan. Jadi penting ini diingatkan ya. Ya. Kalau kita lihat juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang menyasarkan 200,000 remaja wanita berumur 18 untuk disuntik vaksin yang HPV ini, dan juga tahun ini bagaimana Tan Sri untuk sasaran remaja wanita mereka mengambil suntikan HPV? HPV ni itulah dia saya kata kita sasarkan kalau boleh 100,000 wanita harus tampil ke hadapan untuk diberi suntikan ini. Makluman ini penting. Ini baru 100,000. Sebenarnya tiap-tiap tahun kita di Malaysia ini sebanyak antara 450,000 bayi dilahirkan. Jadi maknanya at any time pada waktu masa mesti ada sekurang-kurangnya yang umur antara 18-19 ini 4,000 lebih. Jadi untuk mendapat 100,000 itu rasa saya tak menjadi masalah. Tetapi wanita mesti ke depan. Kalau dia tak datang, rugilah wanita. Tapi Tan Sri, tak dinafikan juga berkaitan dengan mereka yang mungkin meragui berkaitan dengan suntikan ini. Yang mendapat maklumat di internet yang kata HPV ini bahaya, memberi kesan sampingan lainnya terhadap kesuburan wanita contohnya. Jadi mungkin Tan Sri, peluang ini boleh diambil juga untuk memberi penjelasan kepada mereka yang mungkin muskil dengan suntikan HPV ini, Tan Sri. Yalah, HPV ini memangnya rasa saya telah penemuan ini dibuat oleh World Health Organization ya. Jadi bukannya sembarangan kerajaan Malaysia ni nak bagi kepada rakyatnya. Penemuan vaksin ini mencegah jangkitan HPV ini telah memberikan satu pendekatan bagi mencegah dan mengawal kanser cervix. Dan negara-negara maju telah mula memberi pelalian ini HPV ini kepada pelajar perempuan yang mana saya sebutkan tadi ya pada tahun 2010 ya. Nah, jangkitan ini melalui hubungan seksual dan juga melalui sentuhan kulit antara genital wanita dan genital lelaki. Seorang wanita terdedah kepada jangkitan HPV apabila mereka mula menjalinkan hubungan seksual dan risiko lebih tinggi sekiranya hubungan seksual bermula pada awal remaja. Yang saya tahulah rasa saya tak ada pula yang mati bila diberi suntikan ini. Ya. Rasa saya sakit tu adalah di pangkal lengan sebab kita bagi suntikan itu. Tapi macam rasa saya gigit dek semut itu aja. Yang kedua ni mungkin dia bila dapat dos kedua mungkin ada yang pening-pening kepala. Duduklah sebentar. Ya, yang kadang-kadang kes-kes yang ada tu rasa saya amat sedikit lah. Saya pun statistiknya tak ada. Sebab mungkin kita tak menghadapinya. Ya, jadi rasa saya di mana letaknya orang ni takut. Kerana ini melindungi wanita itu dari mendapat penyakit ini. Itulah yang saya nak beritahu. Ya. Dan peranan LPPKN sendiri untuk menarik golongan remaja wanita khususnya bagi mendapatkan rawatan ataupun khidmat suntikan HPV ini khususnya di kawasan luar bandar, Tan Sri. Kita harap di umur yang 19, 20 ini tadi ya, kita harap mendapatkan mereka itu. Inilah dia, melalui radio kita akan war-warkan maklumat ini. Yang keduanya, mereka ini kalau ikut statistik kita adalah sekarang ni dalam college ataupun tempat-tempat pengajian tinggi. Jadi kita minta mereka ini pergi kepada beberapa tempat yang kita adakan bersama dengan yang bekerjasama lah dengan kita daripada IPTA, ya, college-college ini di seluruh negara. Kalau tak silap saya lebih 24 yang ada daripada Perlis hingga ke Sarawak. Bagi mereka yang tidak dalam college misalnya IPTA atau IPTS ini, mereka boleh pergi ke 58 lebih klinik-klinik LPPKN di seluruh negara. Jadi setiap negeri memang ada sekurang-kurang satu klinik. Jadi kalau luar bandar pun mereka perlulah keluar ke klinik-klinik LPPKN.
Jadi saya ingin juga menambah kat sini. Sebabnya wanita yang luar daripada golongan kohort ataupun umur 19 dan 20 ni misalnya, kalau mereka ini memerlukan suntikan ini, mereka ni tak dapat percuma. Dia kena bayarlah nampaknya. Sebabnya kerajaan menyediakan itu dia umurnya. Umur 13 tahun dan juga antara 19 dan 20. Kalau misal mereka yang umur terkeluar daripada ini, kita berharap untuk mengadakan juga ini sebab ada permintaan. Jadi kalau boleh melalui radio bernama ini, saya ingin menyatakan kita nak tahu berapa ramai yang nakkan suntikan ini. Bukan saja wanita tetapi kaum lelaki juga. Oh, okey. Bermakna lelaki yang mahukan pasangan disuntik atau bagaimana? Tidak, dia sendiri. Dia sendiri juga. La ilah di oi mana datangnya penyakit HPV ni kalau tak daripada itulah dia. kaum lelaki. Sebab sebelum ni lelaki pun kata macam lelaki pun kena suntik juga. Itu Iya, persoalannya betul. tu. Jadi oleh kerana itu saya berharap sangatlah sama ada lelaki ataupun wanita yang ingin hendak mendapat suntikan HPV ini kerana dia melindungi pasangan dan dia sendiri. Sebab dia boleh dapat ketuat dan sebagainya. Jadi itu yang saya minta. Kalau boleh, kita war-warkan melalui radio ini. Tapi saya nak tahu angkanya supaya kita dapat menyediakan vaksin-vaksin ini. Tapi ingat, kerajaan tak bagi percuma. Mereka atas 20 tahun ini, dia kenalah adalah sedikit fee yang kita akan kenakan. Okay. Soalan dari rakan kita di Facebook, katanya untuk mendapatkan suntikan ini boleh diperoleh di hospital kerajaan ataupun klinik kerajaan semata-mata ataupun di swasta juga boleh? Saya rasa buat masa ni swasta rasa saya. Kalau klinik-klinik kerajaan saya belum pasti pula saya. Tetapi boleh bertanya, tak menjadi masalah ya. Selalunya klinik-klinik swasta yang bagi kepada mereka yang luar daripada umur yang saya sebutkan tadi. 13 dan juga 19 dan 20 atas pada itu. Sebabnya kalau disuntik masa awal lagi, dia akan memberi perlindungan kepada kaum wanita daripada mendapat penyakit kanser cervix ini. Ya, ini penting. Okey, dan juga berkaitan dengan seruan ataupun apa yang Tan Sri melihat juga persepsi masyarakat kita ya setakat ini sambutannya yang dalam kalangan wanita itu sendiri tentang kesedaran kanser cervix, tentang kesedaran dalaman wanita dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau kita lihat sambutannya, adakah menggalakkan ataupun sedang-sedang sahaja ataupun bagaimana Tan Sri? Bagi pandangan saya sedang-sedang aja. Sebabnya lebih ramai lagi wanita harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang tubuh mereka, reproductive health mereka ya, adalah penting bagi seseorang itu mengetahuinya. Bukan saja wanita, tapi kaum bapa juga ya. Tetapi maklumlah saya wanita, saya akan beri lebih tumpuan pada wanita. Mereka mesti tahu tentang fisiologi mereka, tentang anatomi mereka. Ini rasa saya zaman cyberspace ni kita mesti tahu. Ya, kalau kita tak tahu, sedihlah saya. Sebab ilmu banyak hari ni, ilmu boleh Google aja tahu tentang diri kita, dah keluar. Ya. Okey, baik, dan kita nak tahu juga adakah program ini berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan kan di sekolah-sekolah, khususnya peranan guru juga penting ya untuk memberi maklumat kepada pelajar. Ya, betul. Saya memang tahu sekolah-sekolah memang kerjasama. Sebabnya Kementerian Kesihatan akan pergi ke sekolah-sekolah untuk memberi suntikan anak-anak yang umur 13 tahun ini tadi ya. Tetapi bagi kami, kita akan pergi ke mana-mana IPTA dan IPTS ini. IPTA terutamanya di tiap-tiap negeri ataupun seperti mana saya kata River Perlis hinggalah ke Sarawak. Kalau nak sebut ni banyak sangat ya, tapi UiTM ni banyak. Daripada Puncak Alam sampai ke Kuala Pilah, Jengke, Dungun, Kota Samarahan dan Kota Kinabalu. UiTM ni is our best collaborator ni. Dia bersama dengan kita. Untuk yang lain, Universiti Utara, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Melaya, Universiti Putra Malaysia, UIAM,
ramailah ni. Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru, UTM di Skudai, Universiti Sultan Zainal Abidin dan juga Universiti Melayu Sarawak. Jadi, semua kita cover. Ya. Yang penting mereka mesti ke depan. Itulah. Jadi itu penting. Baik, dan bercakap tentang harga, kalau Ya. tadi yang di luar umur 20 tahun kan, Ya. mereka dikenakan charge ataupun Ya. dikenakan bayaran. Berapa untuk suntikan yang lengkap, 3 suntikan, berapa bayaran yang perlu dijelaskan? Buat masa ni kita belum buat kira-kira lagi. Tapi percayalah kita akan buatnya tidak melebihi apa yang dijual di luar, di swasta. Saya dengar ada yang jual RM500. Ada yang mencecah RM750. Ada ya, tinggi. Tapi mungkin kita taklah begitu. Kita akan cari harga yang kurang pada itu. Jadi apa yang saya mahu ialah bagi mereka itu untuk memberi kita apa orang kata ni, memberi bukan pengakuan tak pula, tapi bagi kita tahulah sama ada mereka itu berminat atau tidak. Kalau mereka bagi tahu indication ya, bang bagi tahu sekian ramai wanita anda, sekian ramai kaum bapa anda, insya-Allah kita akan cari satu penemuan. Dan bila kita buat ini, insya-Allah saya akan bagi tahu. Ya, melalui radio, melalui semua saya akan bagi tahu supaya wanita akan ke hadapan. Kerana kita nak melindung wanita daripada mendapat penyakit kanser cervix ini. Okey. Dan selain daripada itu juga berkaitan dengan 3 suntikan, tempoh masa yang diambil berapa lama, Tan Sri? Seperti mana saya katakan tadi, dia mestilah daripada 1 bulan hingga 6 bulan. Dos yang pertama diberi pada bulan, misalnya bulan 1 lah misalnya ya. Jadi sebulan lepas tu kena ambil dos yang kedua. Dan dos yang ketiga ini hendaklah ambil 6 bulan daripada dos yang pertama. Rakan kita ni bertanya kerana sudah terlebih 6 bulan, lebih daripada 6 bulan. Jadi boleh disuntik lagi atau bagaimana? Rasa saya boleh. Boleh Boleh. Tapi datanglah cepat-cepat, janganlah lambat-lambat. Ya. Kenapa ditinggalkan kan? Jadi dia lebih efektif kalau dibuat kosong 1 dan 6 bulan. Baik, kita ada pemanggil di talian bersama dengan Encik Hasanuddin. Assalamualaikum. Yes. Ya. 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 Kesan sampingan macam saya cakap sebabnya sebenarnya seperti mana saya kata tadi kan, suntikan pertama tu rasa lali sikit adalah sakit macam gigit semut kan. Tak ada yang rasa saya selama ni atau kena bawa ke hospital ke, tak ada pula. Yang suntikan yang kedua itu kadang-kadang mungkin dia pening-pening kepala, itu aja. Rasa saya kesan sampingan ni selepas menerima suntikan ini, rasa saya tak orang kata ni kesan sampingan ringan pada tempat suntikan itu tadi. Seperti mungkin bengkak, sakit sikit, ada kegatalan atau kemerahan. Itu suntikan pertama kan. Setengah penerima vaksinasi HPV ini pula akan turut mengalami demam, pening, sakit kepala ataupun loya, sakit sendi atau alahan selepas menerima vaksinasi ini. Tapi taklah lama, sekejap saja. Kalau misal teruk sangat, pergilah ke hospital atau datang balik ke klinik, kita akan bagi pertolongan. Tapi Tan Sri, itu jangka masa pendek. Kalau jangka masa panjang, ada kesan ataupun tidak? Tak ada. Kesan panjang dia bagi perlindungan lah pada wanita itu daripada mendapat jangkitan HPV ini tadi.
Ya. Okey, baik. Dan kita nak tahu jugalah macam Tan Sri katakan tadi, untuk mencapai sasaran, untuk menggalakkan lagi wanita di negara kita mendapat suntikan HPV. Ya. Apa rangka program ataupun dari segi pelan yang dilakukan oleh LPPKN sendiri untuk menggalakkan lagi wanita di negara kita agar menyedari berkaitan dengan penyakit-penyakit seperti kanser dan sebagainya, dan juga menerima ataupun mendapatkan suntikan HPV, Tan Sri? Bagi kita itulah dia, kita adakan program-program sampingan lah yang rasa saya yang penting ya. Sebab kita ada 58 klinik di seluruh negara ini tadi, dan juga 24 pusat kesihatan di institusi pengajian tinggi awam yang terlibat sebagai rakan pelaksana bagi program ini. Jadi kita mintalah kalau boleh mereka ini datang untuk mendapatkan maklumat, dan bagi kita pula, kita beri maklumat melalui radio, TV, akhbar dan sebagainya. Kita akan sentiasa adakan ini untuk memberi maklumat. Yang mana dah dengar, penting seperti mana saya kata tadi, tolonglah beri kami ini indication yang mereka ini memerlukan. Sama ada dalam golongan selepas umur, berapa tahun tadi saya cakap? 18 ke 20 kerajaan tanggung lagi ya. Tetapi lepas umur kalau 21 ke atas, kerajaan tidak menanggung. Kita kena bayar sendiri. Ya. Anda dah tahu Tan Sri, nanti mungkin ada program yang boleh mengumpulkan mereka yang telah menerima suntikan HPV ni. Ada pula program larian HPV satu Malaysia. Oh, okay. Boleh juga ya. Ya. Kita nak tahu juga antara di Twitter, rakan kita daripada Halina katanya, Tan Sri, kalau sudah mengambil dos vaksin ini, masih perlu lakukan ujian pap smear atau tidak? Oh, mesti. Ya, Kak rasa saya pap smear itu kita perlu. Setiap tahun kena buat pap smear. Sungguh pun dia dapat HPV ini. Kerana ini lebih baik juga untuk mengetahui apa yang sebenarnya berlaku di tubuh badan kita. Ya, itu penting. Ya, pap smear itu mesti juga buat. Kalau nak jaga kesihatan kita. Ya, okey, bermakna perlu ada ilmu, perlu ada maklumat yang betul, dan juga perlu beranilah untuk tampil bagi mendapatkan khidmat suntikan HPV ini, ataupun penuhnya kita sebut sebagai human papilloma virus. Okey. Baik, dan terima kasih kepada Tan Sri Dato' Hajah Nafsiah Omar yang merupakan pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Mungkin Tan Sri ada sikit lagi? Okay? Ada sikit lagi. Jadi bagi wanita yang sebenarnya melakukan hubungan seks, ujian pap smear itu penting ya. Supaya kita memastikan kanser cervix dikesan yang selebih awal. Kalau lebih awal kita tahu lebih baik. Lagi dapat menyelamatkan nyawa kita ya. Yang kedua ini untuk maklumat serta mendapatkan info-info terkini berkaitan suntikan HPV ini, orang awam boleh melayari laman sesawang LPPKN di www.lppkn.gov.my atau Facebook LPPKN dan PVHPV. Jadi saya sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada radio bernama, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi untuk memberi maklumat yang lebih baik lagi untuk wanita dan juga untuk kaum bapa. Semestinya. Terima kasih banyak lagi diucapkan kepada Tan Sri Dato' Hajah Nafsiah Omar, pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, kerana sudi bersama dengan Alakat Pagi hari ini untuk kita berkongsi berkaitan dengan program vaksinasi HPV yang ditawarkan oleh LPPKN. Kita kembali seketika nanti pukul 9 pagi untuk Dunia Niaga. Terus bersama dengan kami di siaran bernama Radio 24, Berita Pantas, info berterusan.